Ya, Alhamdulillah, tibalah saatnya kita ke segmen motivasi kewangan. Ya, seperti kita berikan di awal tadi, tajuk kita pada kali ini iaitu berkenaan dengan pengaruh emosi dalam kewangan, baik ataupun buruk. Bersama dengan narasumber kita pada pagi ini. Baik, kita perkenalkan ya, segera kita perkenalkan tetamu kita ataupun narasumber kita yang akan mengongsikan mengenai dengan segmen motivasi kewangan ini, itu bersama dengan Yang Mulia Tuan Ahmad Mamduh bin Abdul Wahab, merupakan seorang pakar kewangan. Jadi kita ucapkan Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Tuan. Ya, selamat datang ke Rampai Pagi, dan kami juga di Rampai Pagi ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri ya. Sama-sama. Baik, alhamdulillah. Baik, memperkatakan mengenai dengan kewangan, iaitu pengaruh emosi dalam kewangan, baik ataupun buruk, satu persoalan di sana ya. Jadi sebagai mukaddimahnya, dan juga kita ingin mengetahui bagaimana emosi boleh mempengaruhi kewangan harian. Jadi Mahira, kita serahkan pada tetamu kita. Silakan. Okey, insya-Allah. Pertama sekali, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So sedikit berkaitan dengan emosi ini ya. Sebenarnya topik mungkin penting asal tani akan menghadapinya harian. Emosi ini tani akan memang hadapi seharian itu tani akan berhadapan dan itu membuat tindakan ataupun pilihan kita ni setiap masalah. So paling penting ialah emosi adakah baik atau buruk. Ada fakta ataupun selidik kaji selidik menyatakan 90% adalah daripada emosi daripada perasaan bila tadi buat pilihan, dan 10% daripada logik So daripada sadar boleh banyak pengaruh daripada emosi untuk membuat tadi tindakan atau pilihan kewangan dalam sesuatu perkara tu. So itu paling penting untuk kita ni faham pada pengaruhnya itu sangat hebat untuk membuat satu pilihan. Dan juga paling penting di mana ialah pilihan yang dibuat itu ada memberi kesan dari segi kewangan lagi mungkin jangka masa panjangnya ada lebih banyak impak So di sana tadi perlu tahulah baik atau buruknya itu di mana tadi akan bincangkan pada pagi ini insya-Allah. Iya, alhamdulillah. Jadi itu yang kita ingin tahu ya. Baru ini kita ni baru mukadimah ya. Telah dinyatakan tadi ada 90% ya. Itu daripada emosi, perasaan ya. Jadi tadinya 10% daripada logik. Jadi bercakap dengan fakta ini, bolehkah kita ni membuat pilihan hanya berdasarkan fakta ni, Tuan? Okey. Silakan. Kalau 100% memang tidak boleh atau sangat-sangat sulit. So jadinya tadi akan membuat pilihan itu berdasarkan keseimbangan. Dua-dua perkara itu perlu tadi membuat pilihan itu. Salah satunya ialah emosinya. Tadi fikir daripada mungkin bisainya mungkin kalau fakta daripada mungkin kualiti atau kos jadi di sana perlu ada keseimbangan kerana yang akan menggunakan atau membuat pilihan itu kita ni sendiri. Jadi impaknya itu apa yang tadi pilih pada masa ini akan mempengaruhi satu kewangan tadi berpanjangan atau jangka masa panjang. Sebagai contoh, kalau tadi membuat ataupun berjalan untuk membeli belah hakikatnya mungkin dalam minda kita ni ataupun dalam senarai pembelian kita ni tadi mungkin ada 10 perkara penting tadi mungkin ingin mendapatkan tapi oleh kerana suatu tani berjalan-jalan, suatu tani mungkin berhadapan dengan promosi, berhadapan dengan ada diskaun ataupun sebagainya. So di sini ada pengaruh orang yang boleh mempengaruhi bukan saja kita ni tapi orang yang pihak yang lain pihak ketiga mempengaruhi. So di sana mungkin apabila tani sudah sampai untuk membuat pembayaran daripada 10 barang itu mungkin 30 macam itulah. So di sini ada emosinya untuk yang mana-mana impak tani punya kewangan untuk tani punya pilihan. So sangat penting untuk tani ada disiplin mengontrol ataupun kena pasti kepentingan atau keperluan ataupun ia hanya suka-suka. So itu yang sangat pentinglah daripada pendapat kewangan Sebagai contoh lagi mungkin paling penting kalau pilihan itu jangka masa panjang sometimes ataupun pilihan itu memerlukan pembiayaan so di sana emosi tadi mainkan peran penting tadi mesti fikirkan adakah ia akan membagi tadi status ataupun kedudukan yang bisa ataupun tadi selesa dari masa berpanjangan itu paling penting
Jadi sebetulnya seperti apa yang telah pun dijelaskan oleh Tuan tadi ya, Imahirah ya. Perlunya kita ni ada orang dapat mengatur minda kita ni untuk mengimbangi minda kita ni agar tidak cepat terpengaruh ya dengan setiap promosi diadakan ataupun berbalik kepada sikap yang lebih mementingkan keperluan daripada kemahuan kita ya Tuan ya. Baik, mungkin ada panduan ataupun tips-tips yang boleh membantu kita ni membuat pilihan yang bijak ini Tuan. Mungkin ada perkongsian daripada Tuan. Silakan. Okey. Ada di sini ada dua perkara lah yang sangat-sangat penting untuk tani fahami ya. Bermacam-macam tips lah, tapi saya akan terangkan dua. Itu salah satunya ialah tips apabila tadi membuat pilihan berdasarkan emosi itu, adakah ia perlu atau bersesuaian dengan kehendak tani ya. Salah satunya ialah boleh tani, kalau saya sendirilah, saya mungkin malamkan ataupun saya biarkan dia semalam sebelum saya buat pilihan. Apabila mungkin tani di lebuh tapat kompleks beli belah ada orang mungkin menerangkan tentang kebaikan produk ataupun kebaikan tawaran hebatlah untuk sesi singkat inilah. So jadinya tani pun akan membuat penilaian daripada di sana. So oleh kerana itu sometimes barang-barangnya itu mungkin memerlukan pembiayaan. Jadi barang-barang itu mungkin mahal lah. So perlu tani pertimbangkan, terfikirkan, mungkin malamkan lah. Kalau ia benar-benar perlu, tani akan cuba mengusahakannya. Tapi kadang-kadang apabila sudah tani malamkan lah, ia mungkin kehendak pada masa itu saja oleh pada pengaruh penerangan dan sebagainya. Kalau benar-benar perlu ataupun sangat-sangat membantu, insyaAllah akan tani usahakan. Tapi kalau sebaliknya mungkin sudah ada pertimbangan. Paling penting ia akan mempengaruhi masa panjang kita ni ya. Kalau sudah tani ambil pembiayaan mungkin tadi perlu komited 6 ke 7 tahun lah, which is sangat-sangat panjang lah daripada segi perancangan kewangan. Dan mungkin manisnya itu sekejap itu sahaja. Saat itu perlu tadi pertimbangkan daripada emosi dan logik. Betul. Ya, memang betul sekali ya. Bagus juga cadangan daripada Tuan tadi ya. Kadang-kadang tak perlu kita malamkan dululah. Mungkin keesokan paginya selepas tadi bangun daripada tidur ya. Jadi minda orang kata ni, minda sedar katanya tu dapat membuat keputusan yang tepatlah ya. Kadang-kadang pada hari ini kita ni melihat promosi itu dan kita ni tertarik ya ataupun tertawan ya dengan tawaran-tawaran ataupun promosi yang dibuat ataupun demo apa sahajalah ya yang serupa itu, tetapi tani tahankan dulu. Esoknya baru tani membuat keputusan yang betul-betul yang akan tani ambil lah Tuan ya. Ya. Jadi kalau itu ada tips, mungkin ada lagi tips-tips yang lain mungkin boleh membantu orang ramai kita ni untuk supaya dapat menangani emosi dalam segi kewangan ini. Okey. Emosi memang berkaitan dengan tani punya harian tapi paling penting juga tani perlu faham status kewangan tani ya. Adakah tani mampu ataupun adakah ia perlu kerana ia akan menjejaskan aktiviti tani di masa hadapan jadi itu saya terangkan tadi awalnya itu seronok itu mungkin awal lah. Tadi saya memang terangkan mungkin keseronokan ataupun kebisayan itu sekejap sahaja, ia indah berkekalan satu perlu tani memikirkan ataupun dari segi konteks perbelanjaan mungkin rumah atau kenderaan, ia akan memakan masa yang sangat-sangat panjang kenderaan mungkin 7 tahun atau rumah mungkin lebih dari 10 tahun jadi tani akan menggunakannya setiap hari barang ini tadi akan digunakan setiap hari. So perlunya ada keseimbangan daripada emosi dan juga kemampuan kita ni kemampuan dari segi kewangan untuk menyediakan ataupun menikmati dan jangka masa panjang. Kadang-kadang juga emosi ini tadi perlu faham juga dari segi konsep tadi menjaga kebiasaan itu perlu ada maintenance kadang ataupun kos yang perlu diibaratkan apabila tadi buat penilaian bukan sahaja emosi tapi fakta-fakta lain yang mungkin boleh mempengaruhi kita ni punya pilihan ataupun belanja struktur belanja tanilah harian dan juga tahunan.
Ya kadang-kadang ya Tuan ya, bukan saja promosi ataupun kita ni ditawarkan ya oleh juru jual ya, tetapi kebanyakan ya, kadang-kadang bukan kebanyakan tetapi sering berlaku juga daripada ahli keluarga sendiri ya, mengatakan bahawa yang ni benda ni bagus, baik dan sebagainya. Jadi kadang-kadang secara tidak langsung kalau tadi tidak mempunyai keteguhan hati lah dalam membuat keputusan, kadang-kadang tadi tergugat je lah Tuan ya. Jadi macam mana tu Tuan untuk mungkin ada sedikit lagi tips, kita ingin berkongsi tips lagi untuk berhadapan dengan situasi serupa itu, macam mana terutama sekali kalau keluarga lah. Memanglah kita ni memang rapat lah mungkin especially daripada keluarga dan rakan-rakan apa tu namanya sekerja mungkin jadi penting juga skill berbicara kita ni okey respect tadi pun perlu hormati juga orang punya apa tu namanya penilaian tentang mungkin produk-produk yang tawarkan memang sangat membantu daripada apa tu pengenalan ataupun daripada penerangan memang sangat membantu harian aktiviti harian sebagai contoh barang mungkin gadget boleh membantu harian akan tetapi pilihan di tangan kita ni lah selaku orang yang sendiri tahu kedudukan status kewangan kita ni lah so mungkin ada beberapa strategi-strategi yang boleh tani pakai lah untuk tani menilai sebelum tani membuat pilihan lah. So salah satunya ialah bagi saya lah penting kepada pemahaman kita ni ialah adakah perlu pembiayaan ataupun adakah ia boleh apa tu namanya secara tunai tani teruskan. So di sana paling penting kerana tani memikirkan jangka panjangnya lah adakah ia akan pentingnya kita ni tadi boleh buat pilihan. Keputusan di tangan kita ni lah. Jorong tadi itu don't be rude, tetapi tadi tolak dengan cara yang baik lah, yang lebih jauh lebih bijaksana lah ya Tuan ya. Baik. Ya, alhamdulillah. Jadi mungkin ada yang ingin ditambah ya dengan strategi tersebut. Okey, daripada segi strategi salah satunya iaitu ialah tunai dan juga paling penting untuk tadi mengenal ialah kanser kewangan dipanggil kanser kewangan iaitu sebagai contoh salah satunya ialah kad kredit kad kredit pun sangat-sangat mempengaruhi mungkin pendapatan ni ada had setiap bulan tapi oleh kerana kemudahan kad kredit kemudahan kad kredit ia akan memudahkan tani akses untuk berbelanja lebih daripada kemampuan tani pada waktu tersebut so di sana tani perlukan mekanisme yang boleh membantulah. Dan kedua ialah bagi saya apa itu memindah tunai kepada mungkin aset-aset yang kekal atau aset-aset yang tidak mudah untuk tani berbelanja. Sebagai contoh iaitu kalau ada duit lebihan daripada mungkin bonus tahunan ataupun daripada lebihan bulanan ditukarkan kepada emas sebagai contoh emas ataupun apa tu namanya emas lebih mudah untuk tani mengontrol tadi punya perbelanjaan bulanan itu kalau perlu boleh dicairkan tidak masalah ataupun kalau ada dapat lebih besar mungkin pembiayaan yang bersesuaian mungkin rumah atau tanah ia akan membantu tani dalam masa panjang dan ia akan lebih baik untuk di masa hadapan. Dan juga mungkin terakhir untuk ditambah iaitu berhemah perlu berhemah untuk tani itu individu tani itu kontrol dalam berbelanja tapi memudahkan harian kita ni insyaallah. Ya, alhamdulillah. Jadi memang tidak dapat dinafikan kalau kita cakap mengenai emosi ini hubungan antara kesihatan mental dan juga pengurusan kewangan ini sering saja berkaitan kita ni Jadi mungkin saja daripada segi pengurusan kewangan yang lemah. Jadi apakah antara contoh-contohnya pengurusan kewangan yang lemah ini? Kalau tadi tipsnya, panduannya, tapi ini contoh punca-punca pengurusan kewangan yang lemah itu. Okey, punca pengurusan kewangan yang lemah mungkin tadi kalau tadi membuat review ataupun analisis secara terperinci di mana perjalanan aliran tunai sangat-sangat penting untuk tadi faham dan tahu sebenarnya. Kebanyakan masyarakat mungkin tidak memperhatikan secara harian ataupun tahunan so jadi dititik beratkan tadi tahu di mana aliran-aliran tunai itu pendapatan yang tadi terima di mana alirannya akan dihabiskan. So di sana tadi akan perlu kenal dan memang confident dengan apa yang tadi belanjakan itu bersesuaian cukup ataupun
kurang atau tidak mencukupi tadi punya bulanan itu. So di sana boleh mempengaruhi tadi punya emosi atau kesihatan kewangan dari jangka masa panjang lah. Simpanan adakah ia mencukupi ataupun terlebih pun mungkin. So tadi perlu mengimbangi keseluruhan pemilihan kita ni itulah. Jadi dengan aliran tunai yang tahu dan terperinci, tadi boleh kenal dan tahu di mana aliran itu berjalan, insyaAllah tani akan faham kebolehan tani berbelanja sejauh mana tani boleh lah. Itulah saya ingin cuba sampaikan lah. Ya, jadi itulah yang maksudkannya. Jadi tepuk dada tanya rasa ya. Kita ni ukur nyorong kemampuan ataupun ukur baju di badan sendirilah ya. Baik, terima kasih alhamdulillah dengan adanya perkongsian informasi dan juga sedikit tips ataupun panduan yang telah pun tuan kongsikan itu, mudah-mudahan ianya bermanfaat untuk penonton kita di luar sana dan juga untuk kita bersama ya. Jadi sekali lagi Rampai Pagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas perkongsian dan kesediaan tuan hadir ke studio bersama kita pada pagi ini. Terima kasih tuan. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.